Ini Muhammad dah gila. Jadilah kamu pengikut Muhammad, pengikut orang gila. Ni yang pertama. Yang kedua, golongan yang beriman sungguh. Dia memang percaya. Apa sahaja datang daripada Muhammad, aku percaya. Ada satu lagi kumpulan yang kita panggil dia ni DAP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi di dalam Al-Fatih Channel. Mana-mana yang baru sampai, tekan butang like, share, komen dan subscribe channel kami sebagai tanda sokongan anda kepada usaha dakwah ini. Baik, subhanallah, hari ini kita nak bercerita tentang seorang sahabat Rasulullah yang sangat besar namanya. Sahabat yang dijamin syurga yang nombor satu, iaitu sahabat yang nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, siapakah sahabat Rasulullah ini? Nama sebenarnya adalah Abdullah ibn Abi Quhafah At-Tamimi. Beliau merupakan salah seorang daripada kabilah Bani Tamim yang merupakan cabang kelompok kepada Arab Quraisy. Subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang pertama dalam kalangan lelaki yang memeluk Islam. Dan Abu Bakar As-Siddiq juga umurnya 2 tahun lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya nak cerita hari ni 3 peristiwa menarik yang ada dalam cerita kehidupan Abu Bakar. Banyak cerita menarik tapi saya pilih 3 sahaja dalam ruang ini insya-Allah. Baik, yang pertama, kenapa ianya digelar sebagai As-Siddiq? Kerana Abu Bakar merupakan seorang yang selalu membenarkan apa sahaja yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sedikit pun keraguan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Siddiq ini diberikan gelaran itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, ketika itu di Mekah, dalam keadaan Islam tidak diterima, Rasulullah datang membawa satu berita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian naik berjumpa Allah di Sidratil Muntaha. Bayangkan, dalam keadaan ketika itu Islam tidak diterima, masyarakat Arab Quraisy yang tidak beriman mentertawakan cerita ni. Ini Muhammad dah gila. Jadilah kamu pengikut Muhammad, pengikut orang gila. Ni yang pertama. Yang kedua, golongan yang beriman sungguh. Dia memang percaya. Apa sahaja datang daripada Muhammad, aku percaya. Ada satu lagi kumpulan yang kita panggil dia ni DAP. Duduk atas pagar. Dia duduk atas pagar. Nak percaya pun tak berapa. Nak percaya cerita ni, tapi tak percaya pun tak boleh juga. Ketika itu Abu Bakar mensabitkan peristiwa ini. Dia kata, kalaulah berita itu datang daripada Muhammad, ya, lebih lagi pun aku percaya. Barulah terbangkit iman sahabat yang duduk di atas pagar ni tadi kan. Subhanallah. Itu di antara peristiwa menarik tentang kenapa ianya digelar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Yang kedua kita nak cerita hari ini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang yang memimpin umat Islam salat ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi hidup batang tubuhnya di atas muka bumi. Ketika Rasulullah jatuh sakit, orang Islam tertunggu-tunggu bila Rasulullah keluar menjadi imam. Rasulullah lah yang menjadi imam. Sampailah satu masa Rasulullah itu sakit, Rasulullah memberi perintah kepada Aisyah isteri Nabi. Wahai isteriku Aisyah, perintahkan kepada bapamu, perintahkan kepada sahabatku yang nama Abu Bakar untuk dia menjadi imam kepada orang mukmin salat. Dan Abu Bakar menjadi imam salat selama sebanyak 17 waktu salat sepanjang Rasulullah masih hidup di atas perintah Nabi. Ini salah satu yang memberi tanda dan isyarat yang akan menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah baginda wafat adalah sahabat yang nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar pun naik. Pernah satu masa Aisyah bertanya, ya Rasulullah, suruhlah orang lain pula gantikan Abu Bakar. Aku khawatir kalaulah nanti masyarakat Islam jemu, Abu Bakar je jadi imam. Apa kata Nabi? Tidak. Tetaplah perintah Abu Bakar yang menjadi imam salat untuk orang mukmin. Subhanallah. Abu Bakar. Dan ketika Rasulullah wafat, ni peristiwa ni bersambung. Setelah Rasulullah wafat, ketika itu umat Islam tak boleh terima. Ada yang menangis, ada yang marah, ada yang tak tahu nak buat apa, lost. Abu Bakar ketika itu menenangkan orang Islam, memberikan kepada umat Islam ini ketenangan,
untuk mereka reda dengan takdir daripada Allah, datang kepada Rasulullah, mencium dahi Rasulullah yang telah pun wafat, lalu bangkit menyebutkan, wahai Rasulullah, kamu hidup penuh kemuliaan dan kamu mati pada hari ini, wahai Rasulullah, penuh kemuliaan. Lalu dia bangkit berjumpa dengan orang Islam yang di luar ketika itu. Omar tak boleh terima kan, ada yang menangis, ada macam-macam. Lalu ditenangkan oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, man ya'budu Muhammadan faqad fa inna Muhammadan qad mat. Faman ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, hari ini Muhammad telah pun mati. Barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Lalu dibacakan sepotong ayat Al-Quran, mafhum kefahaman pada ayat Quran itu, kata Allah, dan tidaklah Muhammad itu kami utuskan melainkan dia hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah pun didahului oleh beberapa orang rasul. Barang siapa yang berkalih tumitnya daripada jalan agama Islam setelah kewafatan rasul mereka, maka itulah golongan yang rugi. Dan siapa yang bersama dengan jalan itu setelah rasulnya wafat, maka orang itulah beroleh kejayaan. Mafhum ayatnya. Subhanallah. Lalu tenanglah umat Islam ketika itu menerima takdir dan reda dengan pemergian insan yang begitu disayang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa yang kedua. Yang ketiga, kemudian ianya dilantik menjadi khalifah dalam peristiwa yang saya kira kita tak sebutlah hari ini. Yang ketiganya, apa yang menarik setelah dia dilantik menjadi khalifah Abu Bakar ini, dia terus menggerakkan satu kumpulan tentera yang pernah dihantar oleh Rasulullah, diketuai oleh Usamah bin Zaid, seorang anak muda umur 18 tahun, 17 tahun. Digerakkan semula untuk berjuang. Kumpulan ini dia dah keluar dah. Ketika Rasulullah siapkan, keluarkan, kumpulan ini baru berjalan sekitar 10 km ataupun 10 batu. Kemudian dengar berita Rasulullah wafat, patah balik. Dia dilantik sahaja jadi khalifah Abu Bakar, tak berapa lama terus hantar. Kemudian dia memerangi kumpulan-kumpulan yang mengaku menjadi Nabi dan Rasul palsu. Memerangi orang-orang yang tidak mahu membayar zakat. Memerangi kumpulan-kumpulan yang keluar daripada Islam. Abu Bakar menghantar delegasi-delegasi perang. Yang ketika itu Umar kata, wahai Khalifah Rasulullah, wahai Khalifah yang menggantikan Rasulullah Abu Bakar, kamu janganlah hantar terlalu cepat pergi berperang. Umat Islam dalam kondisi duka cita, beri masa, diplomasi. Tetapi kata apa kata Abu Bakar, kalaulah mereka itu di zaman Rasulullah boleh mengikut agama Islam, tidak menjadi Nabi dan Rasul palsu, mengeluarkan zakat, kalaulah mereka mengeluarkan zakat dengan seutas tali sekalipun, mereka tak keluarkan zakat itu di zaman aku, kumpulan ini aku perang. Kalaulah mereka boleh beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah ketika hidup Rasulullah, tetapi tidak beriman di zaman aku, maka kumpulan ini aku perang. Kemudian ditanya pasal kumpulan perang yang dikeluarkan tadi, Usamah bin Zaid. Jangan hantar lagi, kata Umar. Apa kata Abu Bakar? Siapa kamu dan siapa aku untuk kita menghentikan satu kumpulan yang telah pun disiapkan oleh Rasulullah. Lalu kesemua rombongan ini dihantar keluar untuk berperang. Dan kesemuanya pulang dengan membawa kejayaan. Apa kata Umar? Wallah, Abu Bakar di pihak yang benar. Dia melihat apa yang tidak kami lihat. Lihat di sini, kepribadian, keunggulan seorang khalifah yang menggantikan Rasulullah, yang melakukan satu tindakan di atas pimpinan petunjuk daripada Allah, hasil usaha berkat ketaatan sungguh kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah, ini di antara peristiwa menarik yang ada dalam kehidupan Abu Bakar. Ada lagi peristiwa-peristiwa menarik yang akan kita cerita pada masa akan datang. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video-video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.